나한테는. 그러니까 나한테 오해하지 마라. 난 나쁜 사람 아니야. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, guys, kita nak bercerita tentang satu topik yang berat sebenarnya untuk kali ini. Ini yang berat ni. Okay guys, untuk hari ni kita nak berbincang ataupun kita nak recap kembali satu kes yang pernah viral satu ketika dulu tentang seorang yang orang kata apa, banyak memendam and then at the end dia punya cerita pun tak berapa menarik. Okay guys, Suli merupakan seorang pelawak Indonesia yang cukup terkenal. Tak. Itu Sule coy, bukan. Alright. Ini Suli merupakan seorang penyanyi K-pop terkenal ataupun seorang bintang K-pop terkenal. Ingat tak 2019 berita tentang kematian dia memang sangat tular lah waktu tu. Tapi mungkinlah ada yang tak perasan, ada yang tak tahu. So hari ni kita nak borak and then mungkin kita boleh belajar something daripada kes dia. Alright, kita go to biodata dia lah. Nama sebenar Suli ni adalah Choi Jin Ri. Dia dikenali sebagai Suli selepas dia menganggotai salah sebuah girls group K-pop dekat Korea sana lah. Dia tinggal dekat daerah Jeoji, Seongnam dan juga merupakan seorang anak bongsu dan perempuan tunggal, tak silap acap. Dia bongsu dan perempuan tunggal daripada 3 orang adik-beradik. Dia ada abang seorang, 2 orang lah abang. Apa kau ni cap? Alright, selain menyanyi, dia juga merupakan seorang model, pelakon dan juga pengacara guys. So guys, antara filem dan juga drama yang pernah dibintangi oleh Suli ni adalah The Pirates, Fashion King, Real, To The Beautiful You, and paling top sekali tak silap acap Hotel de Luna lah. Yang ini memang orang kata semua orang tahulah series ni. Tak pernah tengok series lah? Nope. Tak gurau janganlah marah kan. Hotel de Luna tu best, kau kena pergi tengok. Sebab nanti jadi kalau acak cerita kan dia jadi review. Okay guys, cerita pasal Suli ni, pada hari kematian dia, which is pada 14 Oktober tahun 2019, Suli ni baru sahaja berumur 25 tahun ketika itu. Dan dia dijumpai mati di tingkat 2 kediaman rumahnya sendiri, iaitu di daerah Seongnam, daerah Jeoji pada sekitar jam 3.21 petang pada hari Isnin. And difahamkan juga mayat Suli ditemui oleh pengurusnya ketika ingin melawatnya di rumah kerana sejak semalam dia cuba untuk menghubungi Suli tapi tak ada jawapan dan Suli dikatakan tidak mengangkat telefon dan itu bukan merupakan perangai kebiasaan si Suli. So bila dia dah sampai rumah, dia terperanjat, dia tengok Suli ni dah meninggal dunia. Dah meninggal dunia dalam keadaan yang tak bernyawa. Dia pun panggil pihak polis dan pihak polis sampai ke tempat kejadian dan pihak polis mengesahkanlah dia dah meninggal dunia. Lepas tu polis yang menyiasat kes tu dia kata bagi keterangan apa semua, and polis kata dia orang jumpa ada satu nota yang ditulis oleh Suli ketika dekat tempat kejadian tu lah. Dan dalam nota tu dia orang kata ia sebenarnya menggambarkan keadaan Suli, keadaan mental dia sebelum dia mengambil keputusan untuk menamatkan riwayat dia pada waktu tu. Tapi menurut pihak polis, dia orang kata nota tersebut hanyalah sekadar nota luahan perasaan, bukan nota yang menjurus kepada nota pesanan akhir. Sebelum biasalah kita dengar kan orang-orang yang nak bunuh, biasanya dia akan bagi nota I'm sorry, I'm leaving the world, whatever is it. Tapi polis sahkan itu bukan nota bunuh. Sebaliknya hanya nota luahan perasaan Suli daripada beberapa kisah yang dilalui dalam hidup dia dan dia terpaksa lalui sendiri. Dan antara perkataan-perkataan yang berada dekat dalam nota tu, seingat acap lah, I'm not good in Korean but I can say I'm Naseyo Anashmika. Sarang heyo. Tak adalah. Dekat dalam nota tu guys, dia ada bagi tahu yang dia sekarang umpama diasingkan daripada dunia realiti. Tak ada orang peduli. Aku seperti seolah-olah sendiri di dalam bilik yang gelap tanpa bersama dengan dunia aku sendiri. Macam itulah ayat dia. Maksudnya dia rasa terasing yang amat sangat lah, walaupun dia ni disayangi di seluruh dunia. Kan di K-pop star, dia ramai fans. Dia macam ni lah, aku ramai peminat tapi belum tentu semua orang sayang aku. Pedih man. Kau ingat jadi orang popular ni senang ke kan?
Okay guys, kalau korang nak tahu, pada tahun 2014 Sulli ni pernah berhenti seketika daripada dunia seni kerana dikatakan dia telah pun menjadi mangsa buli cyber disebabkan komen-komen negatif netizen sehingga mengalami tekanan perasaan ataupun depression yang sangat-sangat teruk. Bukan itu saja guys, setahun kemudian pada tahun 2015 dia telah pun mengambil keputusan untuk meninggalkan kumpulan dia which is FX kerana dia mahu menceburi bidang lakonan dengan lebih serius. Lepas tu tak silap acap, senyap sekejap pasal Sulli ni dia tak ada banyak bising, dia keluar drama, dia keluar filem dan sebagainya, sampailah sekali lagi si Sulli ni jadi perhatian kerana tercetusnya kontroversi selepas dia mengaku bahawa dia ada menjalinkan hubungan dengan seorang penyanyi ataupun rapper Korea yang bernama Choiza ke Choiza macam tu lah. And of course lah guys, bila dibuat pengakuan macam tu, pengakuan tersebut tak diterima oleh kebanyakan netizen dekat Korea sana, bahkan mengundang kritikan yang sangat-sangat teruk daripada rata-rata netizen mahupun peminat dia sendiri. Ada yang kata tak restu, ada yang kata tak sesuai, and ada yang kata juga diorang ni selalu sangat posting gambar dan dianggap terlalu menunjuk-nunjuk dia punya hubungan kepada peminat. And satu lagi ada jugalah peminat kata yang Suzy elok lagi tu. Si Sulli dengan si Choiza ni tak ngam sebab artis tersebut mempunyai latar belakang yang tak baik. Sibuk-sibuk je lah, orang nak bercinta lah. Nama pun bercinta, dia nak expose kan, dia nak tunjuk bahagia. Yang kau panas kenapa? Ini semua mesti crush yang Choiza. Lepas tu sekejap lagi dia couple dengan Sulli. Ande opanya Suliannya. Mesti macam tu kan. Ini mesti ada poster Choiza dalam bilik air. Ni bukan korang ni. Okay guys, selain tu dia juga dapat kecaman daripada netizen luar lah waktu tu. Yang ini gempak sikit sebab Acap pernah baca pasal benda ni. Waktu dia kena kecam dengan netizen luar negara, dia start kena kecam dengan netizen luar negara adalah kerana pada waktu tu guys, di viral sekeping gambar dia tengah bercium dengan bukan Choiza. Itu benda biasa. Dia kalau cium dengan Choiza benda biasa. Tapi dia bercium dengan Gu Hara semasa di parti Sulli yang ke-23. Jadi dia lah, perempuan sama perempuan lah, of course lah kena kan. And waktu tu guys, Sulli ni difahamkan sekali lagi mengalami tekanan jiwa yang amat dahsyat, amat teruk kerana kali ini kritikan dia lebih pada worldwide. Macam tadi tu Korea saja. Ini mungkin fan-fan daripada luar negara dah mula untuk tidak senang dengan perilaku si Sulli ni. And ada satu live dekat Instagram ni guys, Sulli ni sekali lagi mengundang kritik. Waktu tu tak silap acap live itu pun dah nak dekat dia punya kematian kot. Tapi I'm not sure lah. Tapi ada satu live ni memang yang mengundang kontroversi sangat-sangat kerana waktu dia tengah live tu dia pakai macam baju macam mana yang paras atas dada tu lah. So member ni suka tunduk-tunduk. Bila tunduk-tunduk terselak sikit lah, nampaklah apa-apa bahagian yang tak sepatutnya. Waktu tu kebanyakan netizen ceramah si Sulli ni. Dia kata jaga maruah diri, jaga diri, jangan suka-suka nak menunjuk tubuh badan kamu kepada umum. Kena ceramah. Kau ingat kat Korea tak ada orang nak ceramah pasal aurat. Bukan aurat, tu bukan aurat. Kena kecam aku ni gang. Pasal apa? Dia orang punya appearance lah, pemakaian, dia punya adab lah. Dia orang mempentingkan adab lah kat sana. And waktu tu si Sulli ni apa lagi? Dia end live lah. So guys, itulah dia sedikit sebanyak torture yang dilalui oleh Sulli pada Acap lah kan. Kebanyakan apa yang dilalui ni orang je yang sibuk-sibuk dengan live dia. And mungkin dia tak tahan, I don't know. Tapi itulah dia, yang macam Acap cakap tadi, dia end live tu bukan end live dekat IG, dia end dia punya live. Kan? Okay, kita nak cerita sikit beberapa kenyataan Sulli yang melibatkan mental illness. Dia pernah bagi tahulah menerusi satu rancangan reality. Sulli sendiri waktu tu nama rancangan tu Jin Restore tahun 2018. Dia pernah lah berkongsi tentang masalah mental yang dia alami sendirilah. And dia bagi tahu yang dia ni memang ada mengalami panic disorder sejak kecil
dan juga ada mengalami social phobia. Dia ada nama saintifik dia tapi acap lupa. Tapi bahasa mudah dia is social phobia lah. And waktu tu dia bagi tahu sebelum Suli ni berhenti seketika daripada industri seni, dia pernah meluahkan yang diri dia memang tengah penat dari segi mental dan juga fizikal untuk melayan, dan juga dia sedang menderita dengan komen-komen negatif serta kabar angin yang langsung tidak betul tentang diri dia. And satu lagi, Suli pernah cakap dia juga merupakan manusia biasa dan dia memanglah, dia mengaku ada sisi gelap dia sendiri. Waktu tu dia bagi tahu benda ni dekat salah satu program lah, nama dia Reply Night tak silap cakap, dan statement tu pun mengundang kecaman man. Dia ni macam cakap salah, tak cakap pun salah. So guys, aku tak nak banyak-banyak cerita. Kesimpulannya kat sini, kita ni sebagai manusia kan, yelah aku faham lah bila being an artist ataupun being a public figure, ada orang kata bila kita jadi macam tu, kita ni di-own oleh peminat. Aku faham, nak dekat culture Korea sana, dia orang punya fanatic tu lain tau. Dia tak macam kita ni suka-suka, tak suka kecam, lepas tu belah. Dia orang tak, dia orang akan pastikan dia orang punya, dia kalau tak suka artis tu, dia nak artis tu sampai berhenti lah, sampai lingkup lah senang cerita. So kita sebagai manusia, kita ada agama kan, kita kat Malaysia ni kita ada agama sebagai panduan dan sebagainya. Sebelum nak jadi keyboard warrior, sebelum nak minta kerja ataupun nak assign kerja sebagai keyboard warrior dekat media sosial tu, lepak lu, tenang lu kan. Kita fikir apa yang kita tulis tu mungkin kita dah melepaskan kemarahan kita kepada dia, tapi kepada dia pula macam mana dia nak absorb kata-kata yang umpama pedang tu kepada diri dia. And yalah, boleh bawa mati man benda ni kan. And kepada orang-orang yang mungkin sedang mengalami depression disebabkan kata-kata orang dan sebagainya, I wish you guys terus kuat. Jangan risau bak kata Dika pergi mampus dengan mulut orang, tapi jangan lupa yang kita masih ada agama, kita masih ada Tuhan, dan insya-Allah kita masih lagi ada ibu bapa. Setiap kali kita nak buat benda yang bodoh, bayangkan senyuman mereka. That's all. Okay, so kita jumpa di video akan datang guys. Aku rasa cukup kita share pasal mental illness. Bukan sahaja kita nak highlight pasal Suli sebenarnya, tapi kebanyakan Acak nak cerita pasal the power of netizen. Nampak tak? Sampai boleh menyebabkan kehilangan nyawa seorang selebriti yang terkemuka dekat negara itu. Okay? Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.